Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur kita kepada Allah SWT kerana pada hari ini dapat juga kita sama-sama untuk melihat topik seterusnya. Dan kita sebenarnya topiknya masih lagi sama di bawah ruang lingkup salah faham terhadap Islam dan juga dialog peradaban. Dan seperti mana kita dah lihat pada siri-siri sebelum ini, iaitu kelas kita pada sebelum ini, kita dah bincangkan berkaitan dengan salah faham terhadap Islam itu, dengan adanya Islam liberal, kemudian dengan adanya ideologi ekstremisme, ideologi radikalisme, kan radikal, sangat keras. Okey, kefahaman ini. Dan hari ini kita nak lihat pula berkaitan dengan Islamofobia. Kan Islamofobia, dan kita masih lagi dengan CLO yang ketiga, menghubungkan minda ingin tahu Islam dan juga cabaran semasa di Malaysia. Kan kita perlu ingat cabaran sentiasa ada terhadap agama Islam ini. Baiklah, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, sebenarnya apa yang kita ingin lihat pada kali ini satu perkara saja. Satu perkara sahaja, itu berkaitan dengan Islamofobia. Dan recap kita sedikit berkaitan dengan apa yang kita dah lihat pada sebelum ini. Kita dah lihat berkaitan dengan fahaman liberal, fahaman ekstrim, fahaman radikal, dan sebenarnya ketiga-tiga ini adalah sangat bahaya, berbahaya kepada umat Islam. Sebab apa? Ia menyimpang. Okey, lagi tak cukup lagi dengan itu, ia juga membawa kita ini tidak memahami dan juga tidak mengamalkan agama Islam dengan sebaiknya. Makna katanya yang lain, kita ni tak akan buat anutan, sebagai penganut agama Islam, sebagai Muslim yang sebenar, kan, rugi di dunia dan juga akan rugi di akhirat nanti. Baik, bila kita sebut berkaitan dengan salah faham terhadap Islam ini, kita nak lihat berkaitan dengan ini. Islamofobia. Apakah yang dimaksudkan dengan Islamofobia? Kan, apakah yang dimaksudkan dengan Islamofobia? Islam dan juga fobia. Kan, kalau kita nampak secara kasarnya macam tu. Islam dan juga fobia. Ketakutan terhadap Islam itu sendiri. Kan, nampak tak gambar yang menuding jari ni? Rasa macam tak puas hati. Kan, tak puas hati. Kan, dengan Islam itu sendiri. Okey, baik. Jadinya, merujuk kepada apa? Perkataan fobia ataupun takut. Takut terhadap Islam. Takut yang dimaksudkan ini, takut yang macam mana? Kan, takut yang macam mana? Baik, sebenarnya takut yang dimaksudkan ini, dia juga ada istilah-istilah yang lain. Contohnya apa? Istilah apa ni? Istilah yang lain sebagai Muslim radicalization. Kan, radicalization. Baik, anti-Muslim hate crime, anti-Islamic phenomena, xenophobia, religiously, berkaitan dengan apa? Base hate crimes. Kan, krim pula, maklumlah baru lepas makan sebut krim. Okey, baik, dan istilah Islamofobia ini mula digunakan di Amerika pada 1991 dalam majalah Insight. Di Perancis pula oleh Etienne Dinez dan juga Slimmer Ben Ibrahim pada 1925 dalam buku Assess the Delayed Islamophobia. Okay. Dan semakin popular selepas tragedi 11 September 2011 dan pengeboman di Madrid, okay, Mac 2004 dan juga London pada 7/7/2005. Jadinya, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, soalan dia, kenapa hanya Islam? Sedangkan dalam agama lain, pelampau agama lain, ada juga seperti Liberation Tigers of Tamil Islam LTTE di Sri Lanka, yang mana gerakan itu juga ada juga di negara kita dan diharamkan di seluruh dunia. Dan
kalau kita lihat gerakan dalam pelampau agama Sikh, gerakan Khalistani di India, okay, tak cukup lagi dengan tu, pemberontak Island Utara, pemberontak Island Utara ni, okay, yang berada di Island, bas separatis di Sepanyol, dan semua sedia maklum satu ni, iaitu Zionis di Israel. Jadinya, kalau kita nak fahamkan lagi, apakah yang dimaksudkan fobia ini? Fobia ataupun kebimbangan terhadap Islam. Sama ada pada penganutnya, pada ajarannya, pada budayanya, dan apa yang berkaitan dengan Islam. Okey, nampak tak? Dia ni perspektif negatif kepada budaya. Pakaian pun dia takut. Kan? Apa appearance, okey, pada ni. Contohnya apa lagi? Apa kalau kita lihat dari sudut, apa lagi yang kita boleh katakan? Okey, ajaran budaya, penganut agama Islam tu sendiri pun dia takut. Okey. Kalau kita lihat dari sudut kita berpakaian, okey, bagi yang lelaki ada apa? Ada janggut. Tengok janggut pun takut. Dia tengok tudung pun takut. Kan? Jadi perkara-perkara ini, inilah yang menunjukkan kepada apa? Persepsi negatif terhadap Islam itu sendiri. Dan pelapor khas PBB menyatakan suatu permusuhan dan ketakutan tidak berasas. Ketakutan, pemusuhan yang tidak ada asasnya terhadap Islam. Tak ada asas yang sangat kukuh. Dan akibat ketakutan ataupun kebencian terhadap orang Islam atau majoriti daripada mereka. Okay. Dan laporan Commission on British Muslim and Islamophobia yang mengatakan dread or hatred of Islam and therefore to fear or dislike all or most Muslim. Kan dia punya hatred tu, dia punya fear tu, ketakutan, ketidaksukaan tu terhadap kesemua ataupun kebanyakan orang Muslim ataupun orang Islam sendiri. Baik, dan juga ada yang menyatakan sebagai apa? Anti-Muslim rasisme, kan, anti-Muslim rasis, okay? Dan juga dikatakan sebagai anti-Asian, anti-Arab rasisme, okay? Dan perkara-perkara ini mendatangkan sebagai apa? Perkara yang tidak rasa senang sebagainya, dan perkara-perkara yang berbentuk andaian, okay? Dan bentuk Islamofobia ini antara kan ya, organisasi mendiskriminasi berdasarkan identiti agama ni yang pertama. Yang kedua bentuk yang kedua dalam bentuk polisi negara dan juga amalan sistematik yang mendiskriminasi berdasarkan identiti agama. Yang ketiga, neo-institutional Islamofobia, iaitu dalam bentuk individu dan juga kumpulan tertentu. Okay. Yang keempat berkaitan dengan apa? Dominan Islamofobia di negara majoriti Islam, contohnya seperti di negara Arab. Okay. Dia tengok negara je, habis. Kadang-kadang seorang tu macam namanya dikaitkan dengan pemimpin. Sebagai contoh, kawan saya namanya Hariri, dia nak masuk ke satu tempat tu, memang sangkut dekat immigration ya. Sangkut dekat immigration sebab apa? Hariri ini dikaitkan dengan salah seorang pemimpin politik di negara Islam juga ya. Okey, baik. Dan non-dominant Islamofobia di negara minoriti Islam. Contohnya seperti di China ya, seperti etnik Uyghur, okey. Yang mana mendapat satu orang kata layanan yang sangat buruk dan unconscious Islamofobia. Jadi kalau kita lihat perkara-perkara ini sebenarnya, okay, dia melibatkan keadaan yang tak apa selesa. Dan dalam OIC Observatory Report mengatakan insiden berkaitan dengan masjid meningkat sebanyak 100%. Penodaan terhadap perkuburan Islam meningkat sebanyak 75%. Insiden berkaitan dengan pudah, berkaitan dengan burqa sebanyak 500%. Kempen politik dan juga sosial terhadap Islam dan juga umat Islam sebanyak 5 kali. Sikap tidak bertoleransi terhadap simbol-simbol suci lebih daripada 100%. Okay. Diskriminasi terhadap ummah Islam dalam bidang pendidikan kerja, lapangan terbang dan sebagainya sebanyak 100%. Pengharaman pihak Swiss terhadap pembinaan menara masjid. Bina menara masjid tu diharamkan, dihalang kan, dihalang nak bina masjid. Kempen anti-Islam. Okay.
oleh Geert Wilders. Dan bentuk-bentuk ataupun manifestasi Islamofobia ni sama ada berbentuk media, sama ada bentuk intelektual, politik, perundangan, struktur, keganasan dan juga protes. Kan? Antaranya kalau kita lihat apa berkaitan dengan apa peranan media dan dasar awam yang tidak mengambil peranan positif dalam menyatakan isu-isu berkaitan dengan Islamofobia. Kan? Contohnya penerbitan filem Fitnah, kes pembunuhan Marwat Al-Sharbini di Dresden, Jerman, kontroversi Masjid Ground Zero, kan, Tea Party Movement, kebencian terhadap Muslim dan juga pengharaman syariah di Amerika. Dan kalau kita lihat, inilah benda-benda yang berlaku dalam manifestasi, dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita katakan tadi, dalam bentuk media, dalam bentuk intelektual tu juga seperti apa? Seperti trend politik, ideologi semasa yang kuat dipengaruhi oleh legitimasi intelektual dan saintifik terhadap elemen perkauman dan juga sikap tidak bertoleransi. Dan diterbitkan buku-buku dengan penulis yang mana tujuan penulis ini menulis buku, terbitkan buku dan memanfaatkan peluang nak tingkatkan Islamofobia dan mengubah imej Islam dan juga ummah. Seperti Legacy of Jihad, Why Euro Step, How Radical Islam is Destroying the West from Within, dan juga Muslim Mafia, Inside the Secret Underworld that's conspiring to Islamize America. Dan ada satu lagi iaitu ucapan kontroversi Pope Benedict. Pope Benedict yang ke-16 yang mana dia juga menghina Nabi Muhammad SAW dan kempen pengharaman syariah. Kan kalau kita lihat lagi manifestasi dari sudut politik dan juga perundangan iaitu pindaan perlembagaan, pengharaman kepada pembinaan menara masjid dan melanggar hak asasi ummah Islam terutamanya di Switzerland, dan perkara ini dikecam berbagai pihak kerajaan, NGO, Badan Hak Asasi, termasuklah Pesuruhjaya Hak Asasi Manusia PBB dan juga Amnesty International, dan banyak juga insiden Islamofobia dalam bidang politik. Contohnya kempen ahli politik, ini juga termasuklah perkara-perkara ini. Baik, dan lagi kalau kita lihat perkara-perkara berkaitan dengan berkaitan dengan struktur sosial, kan, masalah dalam mendapat keperluan asas seperti pekerjaan. Bila tengok je pakai tudung pun semua, tak dibenarkan, tempat tinggal dihalau, tak dibenarkan tinggal kat situ, penjaraan kesihatan seperti dibiarkan dan pendidikan dinafikan, dan banyak insiden menunjukkan situasi ini makin lama makin meningkat. Dan kalau kita lihat juga ada kes yang menunjukkan menganggap wanita Muslim yang bekerja sebagai pencuci di Itali sebagai ancaman keselamatan. Keengganan doktor Jerman merawat seorang remaja yang bernama Jihad. Nama saja pun dah takut dah. Tu fobia dia tu. Dan pengusiran pelajar Muslim daripada persekolahan di Kanada hanya kerana tak mahu menanggalkan tudung. Dan apa lagi kalau kita lihat lagi berkaitan dengan keganasan. Walaupun dilakukan oleh segelintir kecil, seperti contoh ada yang Muslim ditembak di Amerika setelah menunaikan solat hajat. Di Nevada, polis menahan Muslim yang menunaikan solat di tempat letak kereta, pembunuhan dan sebagainya. Kan? Tak cukup lagi dengan tu, dengan manifestasi protes, kartun yang menghina Nabi Muhammad, peristiwa membakar Quran sepanjang 9 bulan pada September 2010 sampailah April 2011 di Amerika Syarikat, perancangan untuk bakar Quran, protes jalanan dan juga demonstrasi. Adakah kat Malaysia wujud? Yes, memang wujud. Memang wujud. Antaranya kalau kita lihat parti DAP tak bersetuju dengan pelaksanaan hukum hudud. Dan ada lagi salah seorang bekas menteri, Datuk Chua Soilek, hina Islam di Fedah Tenang, Johor. Ada paderi yang menghina Islam dalam ceramahnya, kan, dalam The Star.
anggapan undang-undang Islam terlampau bodoh untuk digambarkan. Okey. Dan ada lagi, ada satu kes yang mana berlaku gambar masakan babi dalam kempen Ramadan Delights, okey, yang mana telah diterbitkan oleh The Star, akhbar The Star, kan, hina Islam melalui laman sosial Facebook, Twitter dan sebagainya, menafikan hak berpakaian Muslim dalam pertandingan renang. Dan kalau kita lihat perkara-perkara ini menunjukkan 54% pandangan negatif tentang Islam dan juga Muslim. Apa yang kita boleh katakan, faktor Islamofobia ini iaitu perspektif negatif bukan Islam pada Islam dan orang Islam dan juga tindakan negatif umat Islam. Okey. Baik, jadinya apa yang kita boleh katakan lagi, berkaitan dengan ini, kan banyak akhbar yang memaparkan tentang ancaman Islamofobia di barat. Inilah yang berlaku. Lepas tu para pemimpin telah mengambil solusi, yang mana Tun Mahathir sendiri telah adakan KL Summit 2019, dan itulah secara tak langsung menjadi satu platform macam mana nak tangani Islamofobia ini sendiri. Baik. Antara perkara lain lagi yang menyebabkan berkaitan dengan apa? Larangan berhijab. Yang mana wanita Muslim dilarang untuk dikenakan hijab, dan ini memberikan gambaran sekitar 20 hingga 25 tahun yang dahulu, ketika internet, portal berita dan juga media sosial belum luas dan mobilisasi masyarakat global sangat tahan. Dan hari ini pengguna internet yang bertambah, dia jadi satu medan yang berguna bagi masyarakat sedunia memahami perbezaan dan juga hak beragama masing-masing. Namun faktor ini tak berupaya nak mengubah salah faham terhadap wanita Islam, bahkan Islamofobia terus berleluasa. Jadi, jadi kalau kita lihat takrif dia, rasa takut dan juga benci terhadap Islam, bahawa Islam mempunyai nilai yang tidak sama dengan budaya lain. Mana ada yang mengatakan lebih rendah daripada nilai barat dan mempunyai ideologi politik yang ganas sebagai satu agama. Dalam masa yang sama juga mengatakan wanita Islam berhijab dikatakan menerima triple penalties. Itu 3 hukuman dalam pekerjaan dan juga kehidupan sosial. Itu dihukum kerana 1, gender, 2, etnik, yang ketiga kerana kepatuhan beragama. Baik. Kepatuhan beragama pun dikira sebagai satu kesalahan. Jadinya, halangan ekspresi hak wanita Muslim ini tercetus oleh pertembungan paparan media, nilai budaya, kerangka perundangan. Nampak tak? Benda-benda yang menyekat ni, dan kita terperangkap sebenarnya. Dasar negara yang akhirnya membawa kepada apa? Keganasan terhadap wanita berhijab dan juga diskriminasi pekerjaan. Dan media juga sering menggambarkan wanita berhijab ditindas atau sinonim dengan kumpulan militan. Kan pakai je jubah, pakai je tudung, berhijab macam ni, bertutup pula muka ini kan dengan pudahnya dan sebagainya. Disebut sebagai apa? Militan. Dan sering paparan berita mengenai tragedi pengoboman, tembakan, penculikan dikaitkan dengan apa? Pengganah Muslim. Dan media akan menyertakan paparan wanita berhijab walaupun tragedi sedemikian tidak semestinya membabitkan wanita Islam. Kan? Inilah perkara-perkara yang berlaku. Difitnah, kan? Dilabelkan sebagai berbahaya. Baik. Dan sebenarnya inilah rasa takut yang tak berasas yang berlaku terhadap Islam. Baik, kita lihat apakah yang menjadi perkongsian salah seorang rakyat Malaysia yang pernah menjadi seorang barista ataupun pernah mengalami pengalaman berada di luar negara, dan beliau sendiri pernah menjadi mangsa lah kita katakan terhadap Islamofobia ini. Okey, kita sama-sama saksikan video ini.
Aku nak cerita pengalaman aku pasal Islamofobia ni. Waktu tu lepas aku grad, aku cari kerja dan aku dapatlah satu kerja ni dekat satu kafe milik seorang Vietnamese. Tapi dia dah menjadi citizen island lah. Waktu interview semua elok dan dia tak ada tanya sedikit pun pasal aku punya appearance, terutamanya tudung aku. Aku expect okey je lah, berjalan lancar je lah. Dan esoknya aku pun pergilah kafe untuk jadi barista lah kan, dengan appearance yang agak sama tapi warna yang berbeza. So aku pun terus je buat kerja and then say hi to the owner tu jugalah, manager tu yang interview aku. Mula-mula dia macam buat reaction terkejut tengok aku. Aku anggap macam tak ada apa-apa lah kot kan, sebab aku datang on time semua. Lepas tu bila dah habis, orang pelanggan semua dah tak ada, tiba-tiba dia panggil aku. Dia kata, can you take off this? If you want to stay here, you want to work here, you don't have to put on your religion. Dekat situ satu diskriminasi lah, dan juga bagi aku Islamofobia, sebab dia kata dia takut Irish tak nak masuk sebab dia nampak seorang Muslim bekerja di kafe dia. Bagi aku benda tu sangat tak relevan, sebabnya ada banyak je lagi kafe lain macam Costa, Cafe Nero yang ternama yang ada Muslim kerja dan pakai tudung. Dan benda ni dia tak cakap waktu interview. So aku tak faham dia punya relation dia untuk relate dengan takut pelanggan datang. Pengalaman yang kedua adalah bila aku baca buku dekat taman Phoenix Park di Dublin. Aku baca buku tapi salah aku, waktu tu aku pakai semua hitam. Lepas tu ada seorang pakcik ni pergi pegang ranting kayu, dia buat tembak, bang 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 bang, ISIS. Aku waktu tu seorang tau. Apa yang aku boleh buat adalah aku diam dan terus baca buku. Tapi pakcik tu keep on doing that action, buat bunyi senapang dan cakap ISIS, yang mana kat situ ada ramai sangat orang. So semua orang tengok aku. Itu pun buat aku terkejut juga lah, sebab itu tempat yang public dan aku bukannya solat atau apa-apa. Aku baca buku je kan. Aku baca buku Mitch Albom kot lagi tu, bukannya aku baca Tauhid Zindani ke apa kan, ada tulisan Arab ke apa. Terusnya adalah tu waktu pertama kali aku sampai dekat island, aku dengan kawan-kawan aku jalan. Bila kau dalam group pun dia boleh attack kau, tambah lagi bila kau semua perempuan pakai tudung, kena baling dengan buah. Dan dia kata go back to your country, mencarut dan meletakkan perkataan Islam. Kawan aku yang kena apple tu, aku tak kena. Sakit emosi dia tu lebih teruk daripada sakit fizikal tau. Paling apple tu dia sekejap je sakit dia, tapi kau mungkin akan ada trauma sikit. After a while residing dekat negara barat, ada beberapa cara boleh kita apply untuk kita handle Islamofobia ni. Pertamanya, kena prepare mentally and emotionally. Kita tak boleh attack orang tu, sebab bila kita attack orang tu, kita pula akan dituduh sebagai pesalah. Kita kena berdiam diri dan keluar daripada kawasan kejadian tu, sebab kalau kita stay kat situ, kita pun akan risikokan diri kita. Yang seterusnya, kita terus laporkan kepada pihak berkuasa. Sebabnya di negara barat ni ada negara yang tanda tangani ICED. So bila diorang tanda tangan ICED, sepatutnya tak ada diskriminasi. So kita boleh charge tertuduh tersebut, dan kalau ada kamera, diorang boleh kena charge. How cooperative the authority towards the Muslim community, it depends on the country that you are residing lah. Kalau macam dekat tempat aku, island, alhamdulillah setakat ni dia tak kisah pasal agama. Selagi mana kau adalah mangsa, kau akan diprotect. Bila kita nak berjalan seorang diri, kita kena plan. Kalau kita tengok kawasan tu kawasan yang gelap, elakkan. Kawasan hot yang penuh dengan gelendangan ke, elakkan. Kadang-kadang bukannya local people tu yang jahat, tapi gelendangan ataupun turis yang daripada negara lain, yang macam imigran, yang buat benda tak betul tu, supaya kita tak membuka diri kita kepada risiko untuk terkena Islamofobia tu. Dan bagi tahu housemate kita ataupun orang yang terdekat bila mana kita nak pergi satu tempat, supaya kalau jadi apa-apa, diorang boleh cari kita. Aku nak cerita. Okay, kita dapat lihat macam mana berlakunya kecaman, kan, gangguan persepsi terhadap apa? Terhadap orang Islam yang disebut sebagai apa? Islamofobia. Nampak tak? Dia tengok tudung je. Tengok tudung je, bukannya kita buat ritual yang lain semayang ke apa benda ke, tengok tudung dia. Dia kata apa? Can you take off this? Bukan baju lah, dia tunjukkan tu baju. Okay. So, jadinya kat sini, apa yang kita boleh katakan sebenarnya perkara-perkara ni, ancaman-ancaman ni
perkara yang mengganggu, okey, ataupun kita rasa tak selesa, dan perkara ni, ancaman ini sedikit sebanyak mendatangkan ketidakselesaan kepada kita, dan sebenarnya inilah ancaman yang berlaku sebenarnya. Ancaman yang menunjukkan persepsi negatif, persepsi yang tidak elok, persepsi yang buruk terhadap Islam, sedangkan banyak perkara-perkara yang baik tentang Islam itu mereka tak nampak. Kan? Dan tugas siapa untuk memperlihatkan, mempertontonkan nilai-nilai Islam itu kepada masyarakat bukan Islam di bawah sana. Ya, fikir-fikirkan, dan terima kasih kepada semua. Mohon maaf atas kekurangan, dan jumpa lagi lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.